Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita sambung insya-Allah pelajaran kita bahasa Al-Quranul Karim dalam tajuk yang nombor kita sekarang sampai tajuk 14 insya-Allah. Kita ada 6 tajuk lagi untuk kita rangkumi tahun ini insya-Allah. Kaedah terpilih dia nombor 14. Jadi kaedah yang nombor 13 dulu kita ada belajar satu bab namanya ismul fa'il. Itu penting tu, ismul fa'il. Yang kaedah nombor 14 ni kita dah belajar minggu lepas, iaitu kata sifat dan kata nama berlebihan ataupun namanya sighatul mubalaghah. Baik, hari ni malam ni kita jelas lagi insya-Allah. Minggu lepas kita dah terangkan sikit tapi kita dah sentuh tentang sifat. Baik. Ada 3 perkara yang perlu kita hadam sikitlah di dalam bahasa Al-Quran ni selepas kita kenal fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar semua tu. Satu benda yang perlu kita hadam ialah namanya ismul fa'il. Ismul fa'il. Satu ismul fa'il. Lepas tu sifah musyabbahah. Ini dia punya istilah ya. Sifah musyabbahah. Satu lagi nama dia sighatul mubalaghah. Ini kita nak terjemah Melayu pun susah ni, tapi tak apalah. Kita belajar sikit dia punya istilah dia kan. Ismul fa'il. Ismul fa'il itu nama pelaku. Daripada makan tu orang yang makan. Daripada ajar pengajar. Daripada perkataan cipta pencipta. Tu nama dia ismul fa'il. Ismul fa'il Okey, kita tengok siapa yang belum dapat masuk lagi. Ismul fa'il. Baik. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Ismul fa'il. Itu peringkat pertama ya. Selepas kita belajar perbuatan tu. Lepas ismul fa'il tu ada sejenis perkataan nama dia sifatun musyabbahah. Sebut dia. Sifatun musyabbahah. Sifatun musyabbahah ni sebenarnya dalam bahasa Melayu ni dia sifat. Dia sifat. Tapi maknanya lebih kurang ismul fa'il juga. Sebab dia dipanggil sifatun musyabbahatun bil fa'ili. Bil fa'il. Maksudnya sifatun musyabbahah. Sifat. Adjektif lah dikatakan. Contohnya, dia melibatkan sifat. Besar, kecil, cantik, jauh, dekat. Itu semuanya sifatul musyabbahah. Dia bukan termasuk dalam isim fa'il tak. Gembira. Dia termasuk dalam sifat musyabbahah. Ceria, bahagia, begitu. Derita. Sifat musyabbahah. Manakala isim fa'il ni, dia macam mengajar, jadi pengajar. Apa nama ni? Membaca jadi pembaca. Itu ismul fa'il. Manakala sifat musyabbahah tu dia melibatkan sifat. Sifat kecil, besar, jauh, dekat. Semuanya sifat musyabbahah dia panggil. Sirah mubalaghah pula ni, sirah mubalaghah ni kita akan tekan malam ni insya-Allah. Kita akan tekan malam ni sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni sebenarnya dia adalah satu perkataan yang menunjukkan benda tu ekstrim. Benda tu tersangat. Tersangat pengampun, tersangat pemurah, penyayang. Jadi dia nama dia sighatul mubalaghah. Ingat ya, dia punya istilah ni insya-Allah. Ismul fa'il, sifah musyabbahah, sirah mubalaghah. Tiga istilah yang kita nak belajar malam ni insya-Allah. Jadi yang pertama ni ismul fa'il ni kita dah belajar minggu lepas ya. Minggu lepas kita dah belajar lah ismul fa'il ni dia terbentuk daripada perbuatan terus. Jadi macam contohnya kita katakan ismul fa'il, ulang kaji kita insya-Allah. Ismul fa'il ni dibentuk dengan cara gini ya. Ismul fa'il ni dibentuk dengan cara kita letak, kalau wazan nombor 1 letakkan panjangkan huruf pertama. Kalau fa'ala jadi fa'ilun. Kalau talaba jadi talibun. Kalau apa lagi? Kataba katibun. Qara'a qari'un. Qari' jadi maknanya orang yang. Jadi orang yang. Untuk wazan nombor 2 dia letakkan mufa'ilun, mufa'ilun. Sebelum dia bagi bawah ya, mufa'ilun. Gitu. Itu nama dia ismul fa'il. Pembentukan nama pelaku. Dah selesai dah tu insya-Allah. Dah 3 minggu lepas kita dah belajar. Okey, peringkat yang kedua kita belajar adalah sifatul musyabbahah. Ini yang kita belajar minggu lepas, iaitu namanya sifatul musyabbahah. Okey, sifatul musyabbahah. Sifatul musyabbahah ni yang kita belajar minggu lepas ni, dia ada beberapa pattern yang kita panggil dia sifatul musyabbahah ya. Sifatul musyabbahah.
Ingat balik insya-Allah pattern dia. Pattern sifatul musyabbahah iaitu fa'il, ini yang paling terkenal lah. Fa'il, fa'ilun, af'alu, fa'lanu, fa'alun. Ini bukan perbuatan ya, ini dah nama dah, isim. Jadi fa'ilun contohnya karim, yang pemurah, aziz, yang disayangi atau yang perkasa, kasir, yang banyak, qadim, qalil, syadid, semuanya melibatkan sifat. Tawil, panjang, kabir, besar, sari, kecil, jamil, cantik, syadid. Jadi semua dia melibatkan sifat. Itu wazan pertama, fa'il. Ada juga dalam bentuk fa'ilun, contohnya hayyun. Perkataan hayyun ini, kita kira wazan dia ialah fa'ilun. Dia asalnya hayyun. Jadi akhirnya hayyun saja. Farihun, nakhirun, wajilun, asifun, asyir, fakih. Semua itu maksudnya orang yang hidup, yang gembira, yang repuk, yang takut, yang menyesal, yang jahat, yang apa asyir ini yang gembira, fakih. Semuanya melibatkan sifat. Af'alu pun ada juga sifat-sifat yang berbentuk af'alu. Ini sifat ya. Sifat af'alu. Ada sifat yang bentuk af'al. A'raj, a'ma, abtar, ahwa, aswad, abyad, ahmar. Warna-warna biasanya sifatnya ahmar di atas wazan ini. Kalau warna lah. Warna. Abyad, aswad, apa lagi tu warna-warna. Asfar. Semuanya warna-warna. Azraq, akhdar, hijau. Kita tak letakkan situ, banyak lagi contoh-contoh ya kan. Akhdar, hijau. Semuanya warna ikut sifat warna letak kat sini wazan dia. Fa'lan, ada juga wazan fa'lan untuk sifat musyabbahah. Ghadban, hairan, zam'an, rahman, dan banyak lagi lah. Fa'lan. Fa'alun ada juga hasanun, ghadaqun dan beberapa lagi, tapi tak glamour lah. Jadi yang paling terkenalnya ialah ikut nombor dia 1 2 3 sampai 5 insya-Allah. Jumpa bentuk-bentuk macam ni, ingat biasanya dia bermaksud sifat. Jadi kita kalau terjemahnya yang bersifat, yang mulia, yang bersifat yang mana, dia ada makna sifat. Baik, selesai tu insya-Allah tu. Okey, itu nama dia sifat musyabbahah. Selesai sifat musyabbahah kita insya-Allah. Okey. Jom. Kita sekarang ni nak masuk satu bab lagi, nama dia sirah mubalaghah. Tapi sebelum kita masuk sirah mubalaghah tu ya, kita nak buat satu apa nama ni latihan lah. Saya dah ambilkan satu Asmaul Husna. Asmaul Husna ni dia Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ni lah nama-nama Allah yang terbaik yang disebut dalam Quran Karim. Allah Ta'ala minta kita kalau nak berdoa menggunakan Asmaul Husna tu. Maknanya panggil, seru dia menggunakan Asmaul Husna. Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Serulah Allah Ta'ala dengan nama-nama itu. Okey. Kena nama Allah yang cuba kita teka ya. Mana ismul fa'il, mana sifat musyabbahah dulu. InsyaAllah. Yang tu je kita nak dulu. Okey, saya tunjukkan perkataan ya. Okey, pertama. Al-kabir. Al-kabir. Cuba tengok al-kabir. Al-kabir. Al-kabir ni. Ismul fa'il ke sifat musyabbahah? Al-kabir. Sifat musyabbahah. Wazan dia fa'il. Pasal tak? Selesai. Sifat musyabbahah dah faham tu. Makna dia, tengok dalam kamus kita, kahbara maknanya besar. Jadi kabir maknanya yang bersifat besar. Agung, sifat besar. Sifat great, kita kata kabir. Masya Allah. Kabir. Sifat musyabbahah. Sifat. Jangan kata ismul fa'il tu. Kabir ialah sifat musyabbahah. Baik. Ini saya pilih ya. Saya pilih aja. Saya pilih ni. Kita ambil itu perkataan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dekat mana tu? Isim fa'il ke sifat musyabbahah? Tengok. Ar-Rahman. Ada tak sini? Ada. Sifat musyabbahah kan? Ar-Rahman sifat musyabbahah. Alhamdulillah. Ar-Rahman sifat musyabbahah. Baik. Saya ambil itu perkataan.
Al-bari'u. Tengok al-bari'u tu. Al-bari'u. Ada alif lam ni kan? Al-bari'u. Al-bari'u. Cuba bezakan. Sifat musyabbahah ke isim fa'il? Isim fa'il. Daripada wazan nombor 1. Agaknya dia punya fi'il madhi dia apa agaknya? Agaknya fi'il madhi. Dia datang daripada fi'il madhi tu. Ditambahkan, dipanjangkan ba tu. Apa agaknya dia punya fi'il madhi dia? Bara'a. Ya? Bara'a. 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 Yabra'u. Bara'a. Yang bara'a kan? Barik. Yang barik. So, kita tengoklah makna barik tu apa? Bara'a tu ada dalam kamus kita tu. Bara'a. Perkataan barik ni tak ada lah kot dalam kamus tu. Cuma daripada kamus tu lah kita tahu makna barik maknanya yang melepaskan, yang membiarkan. Jadi, al-barik yang melepaskan makhluk dia dibiarkan. Barik. Al-barik. Okey, baik. Okay. Ini saya pilih insya-Allah ya. Nama-nama Allah yang ada dalam Quranul Karim. Al-kafi. Ini apa ni? Sifat musyabbahah ke isim fa'il ni? Al-kafi. Dia sifat musyabbahah ni kat sini je. Dia punya fa'il ni kat sini je bentuk dia ni. Jadi kalau al-kafi sifat musyabbahah bermaksud yang apa? Ia bukan bersifat, yang mengapa tu pergi kepada kamus kita kafaya. Contohnya kan kita pergi kafaya. Kafa. Contohnya saya tunjukkan ya macam mana kita pergi ke kamus kita. Jom. Tunjuk pada kamus kita. Perlahan-lahan macam mana benda tu wujud. Baik. Jom tengok. Al-kafi. Muka surat apa? Kafaya. Kafa. 177 ya. 177. Kita tengok kat sini ada perkataan kafa ni kan. Kafa ni ada kan. Kafa ada kan. Kafa ni kan. So ada kafa tu. Maksud kafa memadai dan cukup. Jadi perkataan kafi yang kita nak ni tidak ada di dalam kamus ni, tak ada. Tapi kita kena faham bahawa al-kafi ni dipanjang huruf pertama ni kafi, ada alif lam lagi. Ini nama dia ismul fa'il. Nama pelaku. Jadi kita perlu terjemah dia yang apa? Yang memberi cukup, yang mencukupkan, yang memadaikan. Maknanya dia cukup. Dia dah cukup. Itu maksudnya. Dia mencukupkan kita. Dia tu pun dah cukup untuk kita bertawakal kepada dia. Itu maknanya cukup. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi hasiba. Macam-macam Al-Quran kan. Maknanya Tuhan tu yang mencukupkan. Fasayakfikahumullah dalam Al-Quran. Asma'ul Husna ni diambil daripada Al-Quranul Karim. Yang agak pelik juga ya. Asma'ul Husna ni dia walaupun katakan orang kata 99 kan, tetapi Nabi SAW tak sebut khusus, tak bilang dia tu. Maknanya kita disuruh kita fikir sendiri cari jalan Quran tu. Sebab itulah para ulama kita ada yang tak sepakat dia punya Asma'ul Husna ni. Tak sepakat. Ada yang kata ini Asma'ul Husna, ada yang kata tak. Ada yang kata ya. Tapi ada yang sepakat, ada nama-nama yang disepakati. Macam Al-Kafi tu, ramai yang sepakat lah. Kata Al-Kafi tu Asma'ul Husna sebab disebut dalam Quran secara jelas. Contohnya lagi. Al-Mu'ti. 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 Agaknya itu sifat musyabbahah ke ismul fa'il. Al-Mu'ti. Al-Mu'ti. Ingat tu perkataan bagi depan mu tu. Mu'ti. Jadi jelas dia tu apa tu? Ismul fa'il. Al-Mu'ti. Sebab kita kata ismul fa'il untuk wazan nombor apa tu? Wazan nombor 2 kan? Mu'ti. Dekat sini tempat dia. Mu'ti. Letak mim depan ni. Mu'ti. Ismul fa'il. Terjemahan dia, tengok kamus ya. Ain ta ya beri. Jadi mu'ti yang memberi. Ini ismul fa'il. Saya pilih lagi insya-Allah. Pilih lagi sampai ataslah. Sampai atasnya. Asyakir. Asyakir. Ini isim apa ni? Asyakir. Ismul fa'il ke sifat musyabbahah? Syakir. Ismul fa'il. Syakir. Syakir.
Ismul fa'il. Daripada perkataan apa? Syakara. Syakara yashkuru, syakir. Yang berterima kasih. Yang terima kasih. Yang berterima kasih. Asyakir. Okey. Ismul fa'il. Ni saya pilih insya-Allah. Kalau kita nak pergi semua ni banyak kan ni. Tapi kita pilih je. Okey, perkataan ar-raziq. Ar-raziq. Ismul fa'il. Ar-raziq yang razaka merezekikan. Razaqahumullah. Allahumma rzuqni. Itu perbuatan kan. Raziq maknanya yang memberi rezeki. Raziq, yang memberi rezeki. Raziq, yang memberi rezeki ya. Ar-raziq. Baik. Raziq yang memberi rezeki. Baik. Kita ambil perkataan lain lagi. Al-musawwir. Al-musawwir. Al-musawwir tu agak-agaknya ismul fa'il ke sifat musyabbahah. Al-musawwir. Dia sifat musyabbahanya ni aja. Tak ada pun mu depan tu. Jadi automatik dia jadi ismul fa'il. Mu tu menunjukkan mu di depan tu menunjukkan dia itu wazan nombor 2, 3 ataupun 4 kan. Dia ke bawah tu. Kalau wazan nombor 1 mesti dia panjangkan huruf pertama dia. Kalau ada mu depan tu confirm wazan nombor 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Jadi kita pergi pada kamus dia, jumpa perkataan sawwara. Ni sawwara, sin waw ra. Sawwara, lepas tu musawwir. Tak apalah tu, kejap kita pergi nanti kemudian nanti insya-Allah. Musawwir maknanya yang apa? Tengok kamu kita insya-Allah. Okey, baik. Saya ambil perkataan ni. Nak baca macam mana tu agaknya? Cuba baca. Macam mana nak baca tu ya? Al-muqaddim. Bacanya ialah al-muqaddim. Al-muqaddim, ismul fa'il. Dia sebutan dia muqaddim. Dia tak ada sebutan lain lagi dah. Sebabnya muqaddim. Muqaddam boleh juga tapi maksudnya ini muqaddim. Al-muqaddim maknanya yang pergi kepada wazan nombor qaddama ni, jumpalah makna dia. Ini sifat musyabbah ke ismul fa'il? Ismul fa'il. Ismul fa'il. Baik. Al-muqaddim ismul fa'il. Baik. Ada satu lagi yang ni. Ini menarik ni perkataan ini. Al-mutakabbir. Al tu kiralah alif lam kan sebab nama Tuhan. Mutakabbir, ada mu depan tu. Al-mutakabbir. Ismul fa'il ke sifat musyabbahah? Ismul fa'il yang bermaksud yang apa? Cari perkataan takabbara tu ada kat situ insya-Allah. Okey. Ini satu lagi. Al-mu'min. Ismul fa'il ke sifat musyabbahah? Al-mu'min. Ismul fa'il Ismul fa'il ada mu tu mukmin tu. Mukmin tu maksudnya yang memberikan keamanan. Al-mu'min yang memberi. Bukan mukmin yang beriman ya. Perkataan amanah dua makna dalam Quran. Satu amanah maknanya beriman. Amanar rasulu bima, amanah beriman. Satu lagi amanah maksudnya memberi keamanan. Dalam surah Al-Fil, surah apa? Surah Quraisy. Wa amanahum min khauf. Amanah orangnya ataupun yang memberi keamanan mukmin, memberi keamanan. Jadi ismul fa'il ke sifat musyabbahah? Cuba teka. Sifat musyabbahah bukan ismul fa'il. Sifat musyabbahah ini je dia punya wazan dia. Yang terkenal lah ini je. Okey, sekarang ni kita dah kenal insya-Allah sifat musyabbahah dan ismul fa'il. Okey, perkataan ni Al-qarib. Al-qarib. Sifat musyabbahah qarib kan? Al-qarib sifat musyabbahah. Dekat. Ya dekat. Macam mana jadi qarib Allah Taala dekat tu? Dalam Quran kata fa inni qarib. Jadi para ulama pun ambil nama tu letak Asmaul Husna Al-qarib. Sebelah dia Al-mujib. Ini tengok ya. Ini Al-qarib.
Ini al-mujib. Al-mujib ni isim fa'il ke sifat musyabbahah? Sifat musyabbahah. Bukan. Ismul fa'il. Sebab dia tidak ada yang mu depan. Tengok tu. Tak ada mu kan? Kalau mu itu maksudnya ismul fa'il. Macam mana kita nak tahu perkataan dia asalnya macam mana? Contohnya kita nak tahulah maksudnya apa tu. Tapi kita dah tahu dah itu isim fa'il. Yang apa ya? Jadi kita pergi kepada satu kata dasar dia, nama dia jim huruf illah ba. Jumpalah. Jim huruf illah ba. Huruf illah tu jangan cari lagi waw ataupun ya, cari dulu. Pergi kat jim huruf illah ba. Jom. Tengok jim huruf illah ba. Dekat mana duduknya perkataan itu? Jim huruf illah dan ba. Siapa yang ada buku tu boleh buka surat apa dia, jim huruf illah ba. Jim huruf illah ba. Muka surat apa? Jim huruf illah ba. Ada jumpa tak? Jim huruf illah ba. 87 ya. Muka surat 87 semua 87. 87. Dia ada dekat jim huruf illah ba ya. Jim huruf illah ba. Jim apa tu? Jim jim waw ba. Ajaba. Ini perkataannya ajaba. Ajaba ini perkataannya. Ajaba maknanya menjawab, respon. Bahasa Melayu jawab, bahasa Inggeris panggil respon. Ajaba. Habis nak kata yang menjawab, yang menjawab kita letak mu depan kan? Letak mu depan. Habis letak mu depan akhirnya jadi mujib. Mujib lah. Bertukarlah tempat huruf illah tu tukar pada ya sebab nak naikkan huruf baris bawah tu mujib. Punya wow tu punya bukan ya. Mujib. Mujib itu maksudnya yang menjawab. Daripada apa nama ni? Daripada Al-Quran Karim. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Mujib yang menjawab, yang respon, yang menjawab. Okey, selesai tu insya-Allah. Jadi mujib ismul fa'il, qarib sifat musyabbahah. Yang ni sifat musyabbahah ni yang bersifat dekat, yang menjawab. Gitu. Ada lagi ke yang boleh kita buat ni? Al-hadi. Yang apa ni al-hadi ni? Ini sifat musyabbahah ke ismul fa'il al-hadi? Al-hadi sifat musyabbahah, bukan, tak ada sifat musyabbahah macam tu. Hadi ismul fa'il. Bagi perkataan hada maksudnya yang memberi petunjuk. Jadi hadi yang memberi petunjuk, al-hadi. Ismul fa'il. Okey, dapat tu? Ismul fa'il. Saya ambil perkataan sekali lagi. Yang lain lagi ni Malik. Dipanjangkan alif tu. Malikul mulki. Mulki ni kekuasaan. Malik. Ini ismul fa'il ke sebab musyabbahah Malik. Ismul fa'il. Malaka maknanya milik. Malik pemilik. Pemilik kuasa. Malikul mulki. Itu nama dia. Ismul fa'il. Ismul fa'il. Khaliq. Khaliq ni apa? Khaliq. Ismul fa'il ke sifat musyabbahah sampai kita dapat ke sana. Ismul fa'il daripada khalaqa. Wazan nombor 1. Yakhluqu. Yang mencipta. Khaliq. Khaliq yang mencipta. Baik. Okey. Jami'. Jami'. Jama'a. Jami'. Ism fa'il ke sifat musyabbahah? Ismul fa'il. Jami' ini dia maksudnya yang menghimpunkan, yang menghimpun. Ismul fa'il, yang menghimpunkan semua manusia. Jami'un nas. Innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Al-Quran katakan al-jamil. Sifat musyabbahah lah. Kita boleh kata al-jamil. Tak ada panjang tu. Kalau panjang kan dia jadi isim fa'il. Tak ada. Orang yang tak ada perkataan tu tak ada.
perkataan tak ada. Jadi jamil dia ada je. Maknanya yang indah, jamil. Ini dah ambil daripada hadis Nabi ya, innallaha jamilun. Allah itu indah. Jadi jamil ni tak sepakat ni, ada ulama kata tak termasuk dalam Asmaul Husna, ada ulama yang masukkan, ada. Jadi masih ada pertikaian para ulama kita berkenaan dengan bilangan dan Asmaul Husna. Tu dia apalah, tu bukan jadi masalah besar lah tu. Ya ya. Kalau yang memperindah, dia yang berindah kita kena ambil perbuatan lain pula. Perbuatan lain. Dia perbuatan lain. Jadi mungkin kita guna sawwara, musawwir. Musawwir tu mungkin maknanya yang memperindahkan bentuk. Yang musawwir sebelum kita jumpa sebelum ni kan. Perkataan lain pula. Jamil memang maknanya sifat saja. Yang indah. Yang indah. InsyaAllah sifat tu. Sifat musyabbahah nama dia. Yang atas ni jami' yakni ismul fa'il. Ini maksudnya yang menghipung. Yang dua perkataan ni al-qabid, al-basid. Ini kedua-duanya apa ni? Isim fa'il, confirm. Jadi Asmaul Husna ni sebenarnya dia penuh dengan penuh dengan sama ada isim fa'il ataupun sifat musyabbahah insya-Allah. Cuma penting sekarang ni kita dapat beza aje isim fa'il dengan sifat musyabbahah tu insya-Allah. Melalui Asmaul Husna ni. Banyak lagi tu Asy-Syafi. Isim fa'il ke sifat musyabbahah Asy-Syafi? Isim fa'il. Syafi maknanya yang apa tu? Tengok perkataan syafa maknanya sembuh. Syafi yang menyembuhkan kan? Menyembuhkan. Okey baik. Sekarang ni kita nak pergi ke satu pelajaran baru, nak melompat pada pelajaran baru ni. Dah ada lagi tu. Tetapi kita taklah kita pilih je. Pelajaran baru nama dia sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Macam mana kita nak kenal sirah mubalaghah ni pula ni? Sirah mubalaghah ni kita sebut betul ya. Siratul mubalaghah nama dia. Siratul mubalaghah. Siratul mubalaghah. Siratul mubalaghah ni, di konsep dia adalah biasanya dia daripada isim fa'il. Perkataan tu isim fa'il asal dia, kemudian dia up sikit, jadi ekstrim sikit. Jadi macam over sikit. Dia jadi sirah mubalaghah. Dia berasal daripada isim fa'il. Yang sifat tu tak sentuh lah sifat tu. Sifat tu gitu je lah. Sifat tu. Sifat cantik. Itu apa? Dia tak sentuh tu. Sirah mubalaghah ni biasanya dia datang daripada isim fa'il. Isim fa'il. Contohnya kita kata kan, isim fa'il. Dia datang daripada isim fa'il. Kita kata macam perkataan khallaq. Ini adalah sirah mubalaghah. Khallaq. Sebab kita ada khaliqun. Ada perasan tak? Ada khaliq. Maknanya yang cipta. Khallaqun dia jadi sirah mubalaghah yang bermaksud yang maha mencipta. Itu. Yang maha, bahasa Melayu tu maha mencipta. Jadi satu yang pertama fa'alun. Ini yang pertama ya, sirah mubalaghah fa'alun. Ingat tu kalau jumpa root macam ni, fa'alun, khallaqun, samma'un, akalun, kazzabun, jabbarun, kaffarun, qawamun, awwabun, tawwabun, banyak lagi. Dalam Quran tu sirah mubalaghah. Ia bukan sifat musyabbahah, bukan isim fa'il. Sirah mubalaghah. Jadi kita kena letak dalam kepala kita maknanya dia ni maknanya maha ekstrim lah. Maha. Kalau khaliqun mencipta, khallaqun ni yang maha mencipta. Kalau akilun yang makan, akalun maksudnya yang banyak makan. Kalau kazibun, ada kazibun kan? Kazibun maknanya mendusta. Ka innahum lakazibun. Kazibun pendusta. Kazzab maknanya ekstrim dusta tu, maknanya pembohong besar. Yang cukup membohong. Kazzab. Biasanya orang Arab ni kalau dia nak marah orang kan, dia kata engkau ni penipu. Dia tak kata anta kazibun, itu memang nama engkau ni seorang yang menipu. Allah ringannya. Dia kata anta kazzab. Kazzab ni maksudnya kau ni penipu besar. Kalau dia nak marah orang ni kazzab. Dia akan guna ni wazan sirah mubalaghah tu. Kalau orang tu suka makan, dia panggil akal. Okey Okey baik. Itu di antara contoh-contohnya lah kan. Khallaqun, samma'un. Tengok makna dia dalam Quran Karim, dalam kamus kita tu. Dalam kamus kita tu mungkin kita tak bagi tahu makna dia.
tak ada perkataan khallaqun ni, cuma pandai-pandailah kita tengok pattern fa'alun tu, confirm dia ni siratul mubalaghah yang bermaksud ekstrim. InsyaAllah boleh selesai tu insyaAllah. Okey, itu wazan yang pertama. Itu yang glamour tu, yang selalunya orang guna untuk sirah mubalaghah ni, fa'alun. Anta kazzab, kata. Anta jabbar, kafar, awwab, tawwab, gitu. Sirah mubalaghah yang pertama. Yang kedua, yang terkenal juga ni, yang ni ramai orang keliru lah. Ni wazan dia fa'ilun. Orang pun keliru. Keliru sebab apa? Sebab ada juga wazan fa'ilun ni, ada juga sifat kan. First lagi sifat fa'ilun ni kadang-kadang boleh jadi sifat, kadang-kadang dia boleh jadi sirah mubalaghah. Untuk supaya kita tak keliru kan, biasanya yang menjadi sirah fa'ilun ini, yang menjadi sirah mubalaghah ni, fa'ilun jadi sirah mubalaghah bila perkataan tu dia ada isim fa'il. Ada isim fa'il, sirah mubalaghah dia ada. Gitu. Macam rahim, perkataan sayang. Rahim, dia ada rahim, ya arhamar rahimin, yang sayang. Jadi kalau rahim ni yang sangat penyayang, gitu, rahim. Sebab dia ada rahim, ya arhamar rahim, rahimin. Dia ada dua, sebab dia ada isim fa'il satu. Jadi kalau rahim ni automatik dia jadi sirah mubalaghah. Macam alimu ni, macam perkataan alimu ni kan, kita kira dia sirah mubalaghah. Sebab apa kita tak kira dia tu sebagai sifat musyabbah dah? Sama dah dengan apa ni? Dengan wazan sifat musyabbah ni kan? Fa'ilun. Kenapa dia jadi sirah mubalaghah ni? Alimun. Sebab dia ada alim. Alim. Dia ada yang alim, yang tahu. Alim. Panjangkan ain. Bila ain ni dipanjangkan, dia jadi ismul fa'il. Kalau jadi alim, maksudnya dia dah jadi sirah al-mubalaghah. Jadi maksudnya dia bukan sifat musyabbahah tu, dia sirah mubalaghah. Sebab dia ada isim fa'il. Dia up sikit dari isim fa'il tu. Alim, yang alim. Alim, yang maha mengetahui. Alim. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Ini yang cukup tahu. Alim, yang cukup tahu, yang cukup mengetahui. Gitu ya. Macam perkataan qadirun ni juga. Kita tak boleh kata dia ni, tak boleh kata dia tu sifat musyabbah, tak boleh kata dia ni sifat musyabbah, tak boleh. Walaupun di web sama, tapi dia ni adalah up daripada qadirun, sebab dia ada qadirun, yang maha berkuasa, qadirun. Jadi qadirun, qadirun. Basirun pun sama juga, basirun. Dia ada mubsirun, ada basirun. Sami'un pun sama juga, sirah mubalaghah. Dia ada sami'un, sami'un. Ada balighun, alimun sama juga. Dia ada mu'lim, yang menyakitkan, yang menyeksakan, mu'lim, jadi alim. Jadi itu di antaranya fa'il tu. Jadi fa'il ni jangan bertukar ya. Ada setengah perkataan kita kira dia sifat musyabbahah, ada setengah perkataan yang kita kira dia sirah mubalaghah. Yang sifat musyabbahah ni dia menyebabkan sifat lah. Karim, kasir, qadim, banyak, panjang, pendek, cantik, sebagainya, sifat lah tu. Tapi kalau dia melibatkan perkataan yang macam ni, macam alim, sebab alim ni mengetahui. Jadi kalau yang mengetahui, isim fa'il. Yang maha mengetahui, alim, sirah mubalaghah. InsyaAllah. Saya ingat jelas tu insyaAllah tu. Kita nak keliru insyaAllah. Nanti kita pergi kepada Asma'ul Husna insyaAllah. Kita bukakan hati kita untuk faham insyaAllah. Jadi yang nombor tiganya ialah sirah fa'ul. Ingat ni fa'ul. Contohnya zalum, kafur, syakur, jahul. Maksudnya perkataan itu sirah mubalaghah. Zalum, yang cukup zalim. Kafur, yang sangat kafir. Syakur, yang sangat berterima kasih. Jahul, yang sangat jahil. Mana sangat-sangat tu. Itu wazan dia lah. Okey, selesai tu insyaAllah. Wazan sirah mubalaghah yang terkenal. Cukup 3 ni insyaAllah. Dia ada banyak lagi. Cuma kita bagi 3 ni sebab dia selalu kita jumpa. Fa'al. Al-Quran kata fa'alun lima yurid. Fa'ilun. Fa'ulun. 3 tu, ingat tu insyaAllah tu. Kadang-kadang tu ada di dalam Quran, 3 sekali dia ada.
Contohnya saya tunjukkan sini kan. Misalnya perkataan nota yang saya buat ni, boleh baca kat rumah. Ghafirun. Kalau ghafirun ni maksudnya isim fa'il. Ghafara, ghafirun isim fa'il. Bermaksud yang mengampunkan, ya. Ghafirun, yang mengampunkan. Ghafirun, yang mengampunkan. Ghaffar dan ghafur jatuh kepada sirah mubalaghah. Ghaffar fa'al, ghafur fa'ul, maksudnya yang maha mengampun. Ghafur juga yang maha mengampun. Okey, yalah tu insya-Allah tu. Jadi kalau kita pergi kepada Asmaul Husna tadi, tengok insya-Allah, ingat tu, ini adalah wazan-wazan untuk sifat musyabbahah, fa'ilun, af'alu, itu yang ini ialah sirah mubalaghah. Sekarang ni kita nak cari sirah mubalaghah. Jom sama-sama cari sirah mubalaghah di dalam yang ni, dalam Asmaul Husna. Yang pertama sirah mubalaghah. Ada tu yang pertama tu? As-sami'. Ni sirah mubalaghah ni. Dia bukan sifat musyabbahah. Sami' sirah mubalaghah, sami'. Sami' sirah mubalaghah. Basir sirah mubalaghah. Alim sirah mubalaghah. Khabir sirah mubalaghah. Tapi kabir sifat musyabbahah. Sifat. Maknanya yang bersifat, sifat besar. Sami' yang maha mendengar. Basir yang maha melihat. Alim yang maha mengetahui. Khabir yang maha berpengetahuan, yang tahu segala-galanya. Khabir. Itu semuanya adalah sirah mubalaghah. Manakala kabir ini kita kira dia tergolong dalam sifat musyabbahah, yang besar. Okey, baik. Contohlah tu kan. Okey, baik. Apa beza di antara Al-Qadir dengan Al-Qadir dengan Al-Muqtadir? Cuba bezakan. Cuba bezakan ni. Al-Qadir, Al-Muqtadir. Cuba bezakan dia di antara tiga tu. Bismillah. Jom sama-sama. Kita buat sama-sama. Al-Qadir, Al-Muqtadir. Okey. Al-Qadir isim fa'il. Betul tu Haji. Al-Qadir isim fa'il. Al-Muqtadir pun isim fa'il juga. Cuma dia punya wazan berbeza je. Ruk sama. Ruk yang sama. Okey, ini pun ini isim fa'il. Ini isim fa'il. Al-Qadir ni jadi apa? Al-Qadir ni. Jadi wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi sirah mubalaghah lah, sebab dia ada isim fa'il. Bila dia ada isim fa'il, dia akan timbul sirah mubalaghah. Ingat kaedah kita tu, dia sirah mubalaghah ni, kata nama ekstrim ni dia timbul daripada isim fa'il. Jadi perkataan qadir tu dah kata yang berupaya, qadir yang maha berupaya. Sebab kedua-duanya para ulama kita dia masukkan semua, ya. Qadir, muqtadir. Walaupun dia daripada ruk yang sama, tapi makna berbeza. Satu makna dari segi sirah mubalaghah, satu makna sifat isim fa'il, satu lagi isim fa'il juga. Jadi makna berbeza lah tu. Yang ni maknanya yang maha berkuasa, dan yang ni pula muqtadir. Tengoklah kamu saya, dia pun berkuasa juga, tapi dia wazan nombor 5. Iqtadara, jadi muqtadir. Jelas tu insya-Allah tu sirah mubalaghah dengan sifat musyabbahah semua dah. Jangan keliru insya-Allah, ya. Okey, baik. Kita ambil satu perkataan lagi. Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Agaknya Al-Ghafur tu apa dia? Kategori apa? Al-Ghafur. Tak ada Al-Ghafur, tak ada. Tak ada kat sini Ghafur ni, tak ada. Tak ada. Jadi dia masuk dalam mubalaghah. Al-Ghafur ni, nombor 3. Al-Ghafur. Naam. Okey, Al-Ghafur sirah mubalaghah. Al-Ghaffar
pun sirah mubalaghah juga kan. Cuba isim fa'il ghafir, tak ada kat situ. Tak ada kat situ al-ghafir. Ghafir, yang mengampun. Jadi kedua-duanya al-ghafur dengan al-ghaffar ni kedua-duanya adalah sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Dua-duanya sirah mubalaghah. Tapi itu makna sama juga. Sama lah makna itu. Al-ghafur dengan al-ghaffar. Makna lebih kurang lah. Cuma kenapa dia letak semua kat situ? Sebab dia nak bilang dalam Quran tu ada ghafur, ada ghaffar. Dia letak kat dalam tu sebagai asmaul husna. Okey, baik. Selesai tu. Okey, perkataan hafiz. Cuba hafiz pula. Hafiz ni soalan dia sama, kita ada dua pilihan. Sama ada sifat musyabbahah ataupun sirah mubalaghah. Agak-agaknya hafiz. Mubalaghah. Dia mubalaghah kan? Dia senang kita tahu je dia mubalaghah ni. Dia bukan sifat, dia bukan bersifat macam besar sebagainya kan. Bukan, dia hafiz ni maknanya daripada kataan hafizah, maknanya menjaga. Kalau menjaga, kalau hafiz bukan maknanya yang sifat menjaga, bukan. Dia maksudnya yang maha menjaga. Jadi sighatul mubalaghah hafiz. Sebab dia boleh bentuk isim fa'il. Hafizun. Hafizun, yang menjaga. Kalau hafiz, yang maha menjaga. Itu dia. Manakala perkataan sebelah ni pula ni, cuba kita baca perkataan ni. Al-Latif. 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 Perkataan latif ni terjemah bahasa Melayu apa latif ni? Al-Latif. Al-Latif. Latif ni lembut. Kalau terjemah lembut nanti kan tak teronok pula bunyi lembut. Dia latif ni, biasanya orang seru nama Allah Ta'ala Latif ni bila tengok benda-benda yang menyeramkan ataupun yang mengerikan kan. Orang Arab ni saya cerita budaya Arab, kalau dia tengok misalnya ada tengah jalan tu ada aksiden ke orang jatuh motor, ya Latif, ya Latif. Dia pakai seru nama Tuhan, ya Latif. Maksud dia tu ialah ya Allah, kesianlah kat dia tu, sakit jatuh, kesian ya Allah, kau apa nama ni, maknanya jangan azab dia, ya Latif, maksudnya gitulah. Jangan seksa dia, ya Latif. Wahai Tuhan yang mahal apa Latif ni? Lembut. Yang maha lembut, yang maha tak tahu nak terjemah macam mana. Lembut tu macam saya kata je lah, dia punya kata latif ni, latafa, latif ni digunakan dalam bahasa Arab ni. Dia kalau benda-benda yang ngeri-ngeri, tak takut, ya Latif, ya Allah, ya Latif, ya Latif. Kalau angin, kadang-kadang tu angin ribut datang kan, dia ya Latif, ya Latif, dia akan seru nama Tuhan. Nama Tuhan Latif tu. Jadi Latif ni sebenarnya terjemah Melayu lembut. Bahasa Inggeris panggil apa ya? Bahasa Inggeris gentle kan? Gentle. Allahu a'lam, saya pun tahu. Jadi apa? Kita belajar gini. Itu ada dua kemungkinan, sama aja dia sifat musyabbahah ataupun sirah mubalaghah. Yang mana agaknya? Lembut. Sifat musyabbahah. Ia ada dua tu, sama ada sifat musyabbahah boleh, sirah mubalaghah. Tapi ia lebih kepada kalau lembut ni, lembut lawannya kasar kan? Kasar dengan lembut ni biasanya sifat. Apabila sifat tu maksudnya? Sifat musyabbahah lah tu. Lembut, kasar, halus kan? Halus, sopan. Kan itu sifat musyabbahah tu, sifat tu. So sifat tu, dia bukan sifat, bukan sirah mubalaghah lah. Dia pergi pada sifat. Dia macam dekat tadi tu, dekat, jauh kan? Sama juga. Saya kat jelas tu sikit, nampak sikit tu insya-Allah. Okey, insya-Allah. Ada orang tanya kita, apa beza di antara syakir dengan syakur? Cuba, syakir. Syakir isim fa'il yang berterima kasih, syakir. Mana kalau isim fa'il yang berterima kasih. Syakur siratul mubalaghah. Ya betul. Siratul mubalaghah kan? Yang syakir tu isim fa'il yang kita belajar dulu. Syakir. Syakur, sirah mubalaghah ni fa'ul.
Jadi yang pertama ni yang berterima kasih, yang ini yang maha. Bahasa Melayu kita nak ekstrim ke dia, yang maha berterima kasih. Maha terima kasih tu maksudnya hamba dia bersyukur, hamba dia beribadat, hamba dia buat baik, dia akan balas. Itu maksudnya syakur, menghargailah. Maknanya tak mensia-siakan amalan. Okey, baik. Apa beza di antara, tak apa kita tengok kan, antara Al-Qahir dengan Al-Qahhar. Sama, root sama ni. Rootnya sama, Qahara. Qahir ismul fa'il. Qahhar sirah mubalaghah. Yang ni kita terjemah dia yang maha, yang apa? Yang Qahara, tengok tu, yang apa? Yang dominan. Mana Qahara ni dominan? Yang dominan. Kalau Qahhar maksudnya yang maha yang extremely gitulah, lebih kurang kan? Sangat menguasai. Itu cara kita nak fahamnya. Senang je lah insyaAllah ya. Okey. Apa beza di antara Raziq dengan Razzaq? Raziq dengan Razzaq. Isim fa'il. Razzaq sirah mubalaghah. Raziq, terjemahan Razaqah, yang beri rezeki. Raziq yang memberi rezeki. Razzaq yang maha beri rezeki. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu Razzaq. Kita kalau rasa tak cukup makan dan sebagainya, kesempitan, dia seru nama dia. Ya Razzaq, ya Razzaq. Ataupun panggil seru, ya Raziq, ya Raziq. Tapi sebaiknya guru surah Mubalaghah lah. Lagi seronok. Ya Razzaq. Okey, baik. Itulah ceritanya berkenaan dengan beberapa contoh yang kita ambil tadi tu. Sirah Mubalaghah dengan ni ada satu lagi yang boleh kita belajar ni. Halim. Agaknya ni apa ni Halim ni? Halim. Nama orang Abdul Halim. Halim tu agaknya macam mana kita nak kata dia tu? Sirah Mubalaghah ke atau sifat musyabahah? Tu. Sebab Halim tu wazan dia adalah fa'il. Fa'il ini boleh pergi kepada sifat musyabahah dan boleh pergi kepada sirah mubalaghah. So macam mana kita nak kata tu Halim ni? Kita tahu maksud. Sebab dia tidak ada Halim. Dia tidak ada Halim. Dia tidak ada Halim je. Halim ni sifat manusia. Kalau manusia dia ni penyabar, tak cepat marah, pemaaf, dipanggil Halim. Sifat musyabbahah. Maknanya pemaaf, penyabar, Halim. Okey, baik. Cukuplah tu untuk pelajaran kita berkenaan dengan 3 benda tu yang penting. Yang pertamanya namanya, ambil nota balik insya-Allah. Pertama namanya apa? Namanya isim fa'il. Yang kedua nama dia sifat musyabbahah dan sirah mubalaghah. Sepatutnya dalam pembahagian dia macam ni ya. Isim fa'il diterjun dulu kepada sirah mubalaghah, dan sifat musyabbahah ni dia tersendiri. Dia tak campur dengan dia ni. Isim fa'il dengan sirah mubalaghah ni dia ada kaitan. Ada isim fa'il, biasanya ada sirah mubalaghah. Tapi sifat musyabbahah ni dia independen. Dia sifat saja berkenaan dengan sifat ya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jumpa lagi insya-Allah. Syukran jazilan.